Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harap tuan-tuan semua dapat mendengar live saya pada malam ini. Jadi maaf kan terlewat sedikit. Okey. Malam ni kita bincang. Kita bincang. Saya minta respon daripada tuan-tuan dan puan-puan semua. Suara saya okey ke tidak? Saya minta respon daripada tuan-tuan dan puan-puan semua. Suara saya okey ke tidak? Hamidah Ahmad. Waalaikumsalam. Okey, Muhammad Razman Muhammad Saleh. Clear. Okey, bagi masa sekejap untuk 100 orang. Baru 44. Oh, okey. Oh, 105 Okey. Sekejap Saya nak cari ni. Soalan pertama yang saya terima 9 sebenarnya. Saya tengah cari soalan-soalan tu yang tertinggal ni. Mana pergi lah duit.
Dia air tuan-tuan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahrin Muhammad Yasin atau dikenali dengan blog Sang Kembai. Pada malam ini saya hendak bercakap terhadap isu analisa pandangan saya terhadap pilihan raya Melaka yang telah pun berlalu 2 hari yang lalu, iaitu 20 hari bulan November tahun 2021. Banyak perkara yang dipertanyakan dan perdebatan dalam media sosial. Seperti mana yang tuan-tuan saya maklum bahawa saya juga telah meramalkan bahawa pada 13 hari bulan November bahawa sebenarnya apa yang saya katakan negatif 11 itu hanya merangkumi bakinya 17 itu, iaitu yang positif 17 itu untuk UMNO sahaja, tidak melibatkan MCA dan MIC. Dan saya mengatakan bahawa PKR ataupun Pakatan Harapan dia juga menghadapi negatif dalam kedudukan 22. Maknanya dia boleh menang dalam keadaan 6 kursi saja. Dan Perikatan Nasional saya memberikan dia negatif 26 dan boleh menang hanya sekadar 2. Yang ini 100%. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, banyak orang telah menyerang saya terlepas keputusan pilihan raya itu tanpa scroll apa yang saya tulis secara ofisialnya dalam Facebook saya dah 30 bulan dengan satu hantaran yang menyebut negatif Barisan Nasional 11, maknanya masih lagi boleh menawan 11 kursi yang belum lagi ditahu kedudukan, di mana saya memberitahu bahawa PH Pakatan Harapan negatif dia ialah 22. Maknanya pada tarikh 13 bulan memang dah dianggarkan PH hanya memenang 6 kursi. Tetapi apa yang berlaku, berkesudahan hanya 5, iaitu 4 dari DP, 1 daripada Parti Amanah yang menang. Jadi maknanya target kajian kita tersasar, 1 tidak menepatinya. Yang mana dianggarkan Pakatan Harapan akan menang 6 kursi sahaja. Dan kemudian itu kita target bahawa Perikatan Nasional hanya akan menang 2 kursi saja, iaitu negatifnya 26, positifnya hanya 2. Yang ini 100%. Ya. Jadi malam ini kita nak membincangkan beberapa soalan yang dibangkitkan oleh beberapa kawan kita di dalam media sosial, yang mana tuan-tuan saya maklum ada yang menghantar saya grafik perbezaan undi popular pilihan raya negeri Melaka. Ini soalan 1. Pada PRU 14, Barisan Nasional di Melaka dapat 153 undi, 156,138 undi, iaitu 38%. Tetapi dalam PRN Melaka dapat 122,741 undi yang berjumlah 39%. Begitu juga Perikatan Nasional. Pada pilihan raya yang lalu, kiraan yang mereka buat iaitu calon-calon bersatu, calon-calon bersatu dan PAS, calon-calon bersatu dan PAS yang bertanding, saya rasa
tidak tepat 44,537 itu, kerana dia mungkin diambil daripada uh, kedudukan parti yang mana yang dia ambil kira 44,537 pada tahun 2014. Ya, adakah itu campuran antara calon parti bersatu ataupun dan PAS. Dan pada tahun ini dia mendapat pilihan raya Melaka 77,000. Jadi pada tahun 2011 Pakatan Harapan 2018 pilihan raya umum dia dapat 51%, tapi kali ini dia mendapat 36% saja, iaitu 112. Jadi inilah yang dipertikaikan oleh banyak orang, bahawa mengatakan bahawa undi popular ni tidak berpihak kepada UMNO. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua, ya. Kita mulakan soalan yang nombor 2 ni, tadi grafik tu, kerana kita akan jawab dalam masa menjawab soalan. Soalan nombor 2, salam Datuk, saya Zahar daripada Ledang, Johor. Soalan saya, benarkah BN menang sebab PN dan PS telah pecahkan undi pengundi atas pagar? Secara peratusan undi total, BN masih ditolak rakyat Melaka. Sebab peratus undi-undi, BN tidak sampai 40%, pun hampir semua DUN dan PDM. Terima kasih Datuk kalau dapat jawab soalan saya dalam live malam ini. Saudara Zahar, pertama yang kita nak kena tahu, apa maksudnya pengundi atas pagar? Adakah dia tidak berparti? Tidak ada menyertai parti UMNO, MCA, MIC, ataupun tidak menyertai parti PKR, DAP, Amanah, Perikatan Nasional, Parti Bersatu dan PAS. Jadi sebenarnya dalam istilah pengundian ni tak ada pengundi atas pagar. Pengundi ni pengundi. Dia perlu memberikan suaranya untuk memilih parti dia untuk menang, yang dia sokong, walaupun dia bukan ahli parti itu. Jadi peratusan pengundi total BN masih ditolak rakyat Melaka sebab peratusan BN tidak sampai 40%, pun hampir semua DUN dan PDM. Ya. Saya telah menjelaskan bahawa kita tak boleh nak ambil kira kepada jumlah pengundian ini, peratusnya berdasarkan statik pengundi dalam kawasan itu. Kerana kita semua maklum, kalau kawasan itu ada pengundinya 10,000, waktu 20 hari bulan, sebenarnya yang berada dalam kawasan sama ada proaktif atau tidak sebagai penduduk dalam DUN itu, Dewan Undangan Negeri itu, ialah dalam keadaan 7,000. Jadi penduduk 10,000, 7,000 adalah yang bermastutin tinggal di kawasan DUN itu. Jadi kalaulah dilihat di situ, kemungkinan pengundiannya 70%, tapi kita turunkan ke bawah lagi, iaitu dalam kedudukan 6,000 saja, iaitu 50% daripada 60% daripada 10,000 pengundi tadi. Jadi apa yang saya nak katakan kepada tuan-tuan dan perempuan, kita tak boleh pakai itu, pakai daftar tu. Kita nak tahu itulah yang sebenarnya pengundi aktif dalam kawasan itu. Kerana waktu berlakunya pilihan raya, Suruhanjaya Pilihan Raya tidak buat kajian berapa ramaikah pengundi aktif yang berada dalam kawasan itu. Kerana kita tak ada mekanisme untuk membuat pendaftaran awal bagi mengundi. Maksudnya begini, kalau 20 hari bulan, kita kena dia telah diberitahu hari membuang undi. Jadi SPR telah membuat satu keputusan, iaitu
barang siapa yang hendak mengundi dalam kawasan satu don itu, katalah don durian daun contohnya, mereka kena mengambil kad pengundi yang akan digunakan oleh pihak SPR bagi pendaftaran pengundian yang sah dan akan menerima kertas undi. Ini kita tak buat. Jadi kalau kita buat, kurang-kurangnya katalah selepas pendaftaran calon 8 hari bulan, kita galakkan rakyat yang nak mengundi untuk mendaftarkan diri dia untuk mengundi. Kerana kita mahu mengetahui cukup atau tidak pengundian kalangan penduduk pemasukin dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Durian Daun ini mencukupi. Jadi kalaulah kata sudah didaftarkan sejak 8 hari bulan ni sehingga 2 hari itu, anytime dia orang boleh daftarkan dengan SPR sudah keluarkan handbill atau kad layak mengundi mereka, maka mereka pihak SPR dah tahu dah kad yang dikeluarkan ialah berjumlah di kawasan Durian Daun yang mempunyai 10 pengundi, iaitu berjumlah 6,000 orang. Maknanya 6,000 orang akan keluar mengundi pada 20 hari bulan. Kerana mereka ada kad layak untuk mengundi. Dan di tempat mana? Yang dikeluarkan oleh SPR, bukan oleh parti politik. Ya, mereka sendiri dah pergi sahkan di tempat-tempat mudah. Sama ada ke pejabat daerah, pejabat ini secara komputer. Jadi kalau dia daftarkan di Kuala Lumpur contohnya, dia buka SPR punya website pendaftaran layak mengundi, dia dah masukkan nama dia. Jadi automatik master dia, pengurus pilihan raya dalam DUN itu telah dapat perjumlahannya. Jadi maknanya kita di sini ada kelemahan sedikit dalam segi membuat perangkaan jumlah pengundian ini mengikut peratus. Kerana 10,000 tadi itu tidak semestinya pemasukin di kawasan itu. Itu sebab kita perlu mengubah balik kepada sistem pilihan raya kita ini, iaitu jika berlaku pilihan raya dengan keadaan teknologi yang canggih sekarang, semua orang ada handphone, SPR siapkan website ni. Jadi kalau mereka tidak daftar awal sebelum nak buang undi, bukan bererti mereka tidak boleh mengundi, tetapi mereka ini ditentukan SOP macam mana. Contoh dia, bagi dulu yang pendaftaran sampai pukul 5, kemudian itu orang yang tidak berdaftar hendaklah mengundi antara pukul 5 pukul 6. Kerana kita nak memberi masa supaya pekerja pilihan raya di kawasan-kawasan tempat daerah membuang undi nak tekan komputer, nak masukkan maklumat dia balik dan bagi dia kad. Jadi kalau kita dah dapat data itu, barulah dikira 7,000 sudah berdaftar di DUN untuk mengundi. Tapi yang datang hanya 4,000 orang saja. Asal 10,000, daftar 7,000, 4,000 datang. Maka calon yang menang 2,002 undi, dia calon yang menang. Walaupun satu undi atau 2 undi, itu bukan isu. Barulah kita boleh kata bahawa peratusnya rendah. Jadi ukuran yang dulunya banyak, sekarang yang sedikit, kerana mengikut kiraan jumlah pengundi itu perlu diubah sekarang. Ya. Jadi pada saya, saudara Zahar, ya, soal sampai 40% ke tidak ke, dia bermula di mana kita nak kira tu. Adakah kita nak kira bandingkan yang pergi mengundi 7,000 mengikut declaration bandar SPR, pengundi di situ 10,000.
kemudian itu dibagi dengan 3 orang. Ada yang dapat 1,500, ada yang dapat 1,000, yang lebihnya itu kepada calon yang menang. Adakah kita mengatakan itu adalah peratus yang rendah? Kerana dia sudah dibagi 3. Malah ada yang dibagi 6. Yang dikatakan 6 penjuru itu. Jadi kita kena melihat. Jadi isunya ialah tak perlu kita nak bincang sama ada UMNO itu Barisan Nasional ke, Pakatan Harapan ke, Perikatan Nasional ke, yang kurang undi, yang rendah, itu tak perlu nak kita bincang. Ya, saya harap Zahar faham penjelasan saya. Sebab saya menjawab dari sudut pandang saya. Jadi pada perkiraan saya, jumlah pendaftaran turun mengundi ini tidak penting untuk dihujah dalam satu konsep pilihan raya. Soalan nombor 3. Good night Datuk. PN dan PH kalah pilihan raya Negeri Melaka kerana tak bersama Tun. Ini soalan nombor 3 ya. Dan rakyat yang keluar mengundi kurang, tak macam PRU tahun lepas. Dan satu lagi, urap PH dan PN hilang tanpa Tun. Itu pun kemenangan BN UMNO juga di 5 Dun hanya menang tipis. Dia tak ada istilah menang tipis. Dia ada kelebihan undi daripada yang lain, maka dia menang. Tak ada timbul dia tipis ke, dia majoriti besar ke, tak perlu. Kalau macam di Seputih tu, Tersyakok, majoritinya 100,000. Yang ditanya, yang nak digunakan, ialah dia menang. Bukan majoriti besar itu boleh memberikan kelebihan kepada dia. Ya. Disebabkan pengundi yang bekerja di luar Melaka tak balik mengundi. Pilihan raya Negeri Melaka pun tak semeriah pada PRU lepas. Sebab rakyat tahu pilihan raya Melaka ini hanya mainan politik semata-mata. Ya. Ini satu soalan lah. Tak tahu siapa hantar. Nombor ada, tapi nama tak ada. Jadi saya nak jawab. Pilihan raya tahun 2018 bukan aura Tun. Semata-mata dari segi konteks dia. Ia adalah lebih merupakan pertandingan Perdana Menteri. UMNO menamakan Najib Razak, Pakatan Harapan menamakan Tun Dr. Mahathir. Jadi dalam pertempuran itu, rakyat nak memilih seorang Perdana Menteri. Dia tidak memilih parti. Sebab kalau tuan-tuan tengok tadi, yang soalan asal tadi, yang berubah tu, ialah kerana ini. Kerana rakyat melihat bahawa Dr. Mahathir ini lebih baik ataupun sesuai untuk dilantik jadi Perdana Menteri ataupun dipilih menjadi Perdana Menteri daripada Najib Razak yang tercemar dengan beberapa tuduhan-tuduhannya. Kerana menangani krisis media sosial pada tahun 2018 dari segi konteks UMNO ialah syok sendiri. Ya? Dan Najib Razak tercemar teruk ialah kerana tidak hadir dalam program Nothing to Hide. Masa Tun Dr. Mahathir pergi ke BTTC untuk menyertai dialog Nothing to Hide, Najib tak datang. Di situ Dr. Mahathir telah pun menyediakan modal perniagaannya dalam kedudukan 20%. Makna rakyat dah nampak seolah-olah Najib sini sudah bersalah. Tidak mahu face atau berdepan dengan Dr. Mahathir. Dari itu, peningkatan sokongan kepada Pakatan Harapan itu cukup tinggi kerana kelemahan UMNO masa itu. Dan juga Barisan Nasional, dan kita semaklum macam saya pun banyak kali bagi isyarat soal media sosial ini, tapi mereka tak pedulikan dan
Najib Razak masa itu masih bergantung lagi dengan cyber trooper yang berbayar dia, yang akhirnya dia mengakui bahawa cyber trooper seperti Mike Kemut itu menghabiskan beras dia, iaitu tidak membuat kerja, sebaliknya menyerang orang-orang seperti saya ini. Jadi rakyat nampaklah, kan? Okey. Jadi soalan itu saya rasa ialah, adakah kerana aurat tun tidak ada waktu ini, maka PH Pakatan Harapan menghadapi kekalahan? Jawabnya tidak. Dia punya masalah kekalahan PH di Melaka itu ialah pertama sekali tahun 2018, seperti mana kata Yang Berhormat Haji Mat Sabu, iaitu orang-orang yang berada dalam PH, khasnya orang-orang yang menyokong Tun Dr. Mahathir, dan kemudian perpecahan dalam Parti Bersatu keluar pada sebahagiannya, bukan semua, ditarik keluar daripada mengundi Pakatan Harapan. Sebaliknya mereka dah ada parti pula, iaitu namanya Perikatan Nasional. Jadi dahulunya Pakatan Harapan bergantung kepada padu antara parti-parti yang hendak menang pilihan raya pada tahun 2018. Okay. Itu jawapan saya nombor 3 ya. Soalan nombor 4. Salam Datuk. Saya Tarmizi dari Kuantan. Saya nak minta pandangan Datuk yang mungkin boleh dijelaskan masa live Datuk kejap lagi. Pengurusi BN Datuk Zaid Hamidi mengatakan dia telah memaklumkan pada PM Datuk Ismail Sabri untuk percepatkan PRU 15 kerana dijangka BN akan memenang besar dengan mengambil kira keputusan di PRN Melaka sebagai benchmark. Adakah Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob akan menurut perintah cadangan itu? Ini kerana jika betul BN menang, yang akan menggantikan jadi PM sudah tentulah Presiden UMNO atau Timbalan Presiden Datuk Timbalan, dan Datuk Seri Ismail akan kehilangan jawatan Perdana Menteri. Adakah Datuk Seri Ismail Sabri akan akan laksanakan idea ini? Tak tahu, saya tak baca lagi di mana keluar kenyataan ini. Tetapi pada saya, kena ingat, kita ni, iaitu Perdana Menteri sendiri, mestilah seorang yang bermaruah dan ada integriti. Dia menandatangani MOU, berjanji selewat-lewatnya pilihan raya tak akan diadakan dalam masa yang cepat. Dia mesti berada dalam kedudukan pada bulan 6 ke atas tahun depan. Dari itu, lagipun Datuk Seri Ismail Sabri, dia adalah Perdana Menteri, bukan milik UMNO. Dia juga Perdana Menteri milik Perikatan Nasional yang ada PBM dalam itu atau Parti Bersatu dan PAS. Dan juga Gabungan Politik Sarawak GPS. Dan begitu juga ada Gabungan Rakyat Sabah GRS. Jadi dari itu, walaupun Zaid Hamidi berhak untuk mengarahkan Ismail Sabri bagi membubarkan, tetapi undang-undangnya kuasa di tangan Ismail Sabri. Dia tidak boleh melakukan pembubaran ini kerana UMNO menang besar. Ini akan menjejaskan reputasi dia dalam MOU itu. Bukan saja akan menyebabkan Barisan Nasional kalah lagi kerana membubarkan Dewan Rakyat ini, tetapi juga tidak menguntungkan UMNO. Dan itu, Saudara Tarmizi, saya tidak nampak Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob akan mengadakan pilihan raya berdasarkan kerana kemenangan BN di Melaka. Kerana keadaan di Melaka adalah berasingan dengan pilihan raya persekutuan. Tidak semestinya sama dan sebagainya.
Okey. Soalan nombor 5. Soalan untuk live malam ini. Perlukah Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi penasihat belakang takbir PKR dan lantik orang lain sebagai teraju baru PKNS? Sebab isu Datuk Seri Ibrahim tak habis jadi modal, wahal Tuanku Agong dah ampun dan lembaga pengampunan dah bersihkan rekod Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tiada rekod jenayah. Boleh jadi MP. Dia punya masalah. Saya pun pelik juga orang-orang yang tidak memahami politik ini menyalahi, letakkan kesalahan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim kekalahan Perikatan Harapan di Melaka. Beliau sebenarnya tidak ada kaitan dari segi kalah itu kerana membenci beliau. Tidak. Beliau tidak dibenci ataupun dimarahi atau ada yang tak menyokong dia dalam pilihan raya di Melaka. Dia tetap dilihat sebagai seorang ketua parti. Masalah kekalahan PKR di Melaka ini ialah strategi. Keadaan tidak konsisten. Kemudian antara yang mencetuskan rakyat berpihak kepada Barisan Nasional dan tidak mahu mengundi PKR Pakatan Harapan kerana MOU. Kalau dah Datuk Seri Anwar Ibrahim pergi menandatangani MOU dengan beberapa perkara tu yang tak menguntungkan parti, hanya cukuplah MOU itu berdasarkan pengakuan saja. Tetapi apabila ditangani oleh parti-parti dalam Pakatan Harapan dan Ismail Sabri yang mana tidak melibatkan parti di dalam Perikatan Nasional seperti Parti Bersatu dan PAS, GPRS ke, JRS ke, maka rakyat yang tak berparti dan mungkin sebahagian rakyat yang berparti dalam Pakatan Harapan, jadi apa jadahnya lagi nak pangkah Pakatan Harapan ini? Dia sudah macam UMNO juga, macam Barisan Nasional juga. Iaitu kononnya ini kestabilan politik, tetapi sebenarnya itu adalah menjual maruah. Kerana kalau kita lihat tindakan Datuk Seri Anwar Ibrahim menandai MOU itu adalah memberikan pisau kepada kami dalam Barisan Nasional untuk menikam dia. Dan waktu kempen, beliau tidak menjelaskan muslihat apakah itu MOU yang ditandatangani mereka. Sebab kita di Malaysia ni belum lagi membentukkan aku janji dalam etika politik. Patutnya yang penting di dalam MOU itu bukannya apa yang tertulis dalam MOU itu, tetapi mewujudkan kod etika sebagai seorang ahli politik. Jadi kod etika itu bukan antara parti ke parti, tetapi parti dan ahlinya. Jadi kalau dah dibuat satu etika, satu etika, nanti saya tengok ada tak buku dia. Saya rasa ada satu buku. Patutnya kita memahami etika politik yang patut dibuat dalam perjanjian MOU baru ni, bukannya apa yang tertulis dalam MOU itu, tetapi mewujudkan satu etika politik di Malaysia. Maknanya etika politik ini termasuklah serangan-serangan peribadi yang dilakukan oleh parti politik. Sama ada dia UMNO ke, dia PAS ke, dia DAP ke, antara
Etikanya ialah jangan buat serangan peribadi. Tetapi kita di Malaysia ni semuanya terlibat di dalam serangan peribadi, dalam meraih sokongan. Seperti mana dikata oleh Presiden UMNO, Zaid Hamidi, cuba untuk memburukkan nama-nama orang tertentu dalam. Jadi yang bertanding ini parti, bukan orang. Kalau Zaharin yang bertanding, dia bertanding bagi pihak partinya bernama UMNO atau Barisan Nasional. Seranglah Barisan Nasional itu. Kalau Yusof bertanding di atas tiket Pakatan Harapan dan dia asal daripada PKR, seranglah PKR itu. Tetapi Yusof juga diserang. Orang yang tidak bermoral dan sebagainya. Jadi inilah yang menyebabkan rakyat melihat tak ada apa bezanya antara Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan PKR ni. Ya. Jadi pada pendapat saya tak ada kaitan pun dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim kekalahan ini, tetapi kekalahan itu kena ditanggung bersama oleh Anwar Ibrahim, Lim Guan Eng dan juga Haji Muhammad Sabu. Itu kawan saya juga ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya nak katakan bahawa kadang-kadang dalam strategi politik kita tidak menjangka apa akan berlaku. Dari itu kita mestilah mempunyai pemahaman yang luas terhadap politik itu. Jadi kalau kita tak faham, kita kena membaca buku The Harmony of Humanity supaya kita faham apa yang boleh tak boleh buat. Macam kita sekarang di Malaysia berbagai kaum, kita tak boleh lagi nak menuduh mengundi DAP Melayu akan jadi bangsat. Tak boleh dah tu. Itu melanggar keetika. Kenapa kamu membuat macam saya kata kenyataan begitu yang seperti saya kata, itu sudah dipanggil high pressure sale. Menjual secara tekanan tinggi. Yang mana memaksa. Ataupun beggar, peminta sedekah. Low pressure sale, iaitu tekanan bawah, minta sedekah. Undilah Barisan Nasional untuk kestabilan politik dan sebagainya. Dia yang sebenarnya undilah Barisan Nasional untuk kemakmuran. Kestabilan itu adalah satu ayat yang merayu. Adakah kita tidak stabil sekarang? Yang membuat tidak stabil ini ialah parti politik. Kalau parti politik itu dapat mengawal diri dia, kita dalam keadaan stabil. Stabil kita tu ada. Jadi, tuan-tuan dan perempuan, ya, itulah jawapan saya kepada soalan ni. Ni bukan soal Anwar Ibrahim dah bersih, tak bersih. Kan, ini masalah yang kita kena lihat dari sudut pandang yang lain. Soalan nombor 6. Salam Datuk. Soalan saya malam ini. Adakah serangan bertalu-talu Tun Dr. Mahathir di saat akhir kempen bertukar menjadi kepada undi simpati kepada BN dari Uncle Huda? Pada saya, serangan bertubi-tubi itu yang dilakukan oleh Dr. Mahathir itu, siapa yang guna pakai? Siapa yang guna pakai? Mereka mendengar apa kenyataan Tun Dr. Mahathir itu hanya sekadar hawa telinga saja. Bukan satu benda yang tertanam seperti berlaku pada tahun 2018. Pada tahun 2018, Dr. Mahathir menyerang Barisan Nasional dan Najib. Rakyat boleh terima sebagai asas perubahan transformasi untuk mengubah negara ini ataupun kerajaan yang penuh dengan rasuah, kroni, salah guna kuasa. Tetapi apabila 22 bulan Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri, reputation dia rosak. Akhirnya dia sendirilah seperti mana kata
Mahyudin yang dia terlupa. Dia menuduh UMNO. Mana ada kerajaan yang merobohkan kerajaannya sendiri, melainkan UMNO. Tapi dia terlupa bahawa PBBM juga begitu. Kamu sudah kerajaan, kamu merobohkan kerajaan Pakatan Harapan. Kamu keluar daripada gabungan Pakatan Harapan, yang mana kamu mendapat kuasa menjadi Perdana Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menteri itu dan ini, tapi kamu keluar dan kemudian kamu tebalkan muka untuk minta UMNO menyokong, PAS menyokong. Jadi kalau kita lihat dari segi konteks ini, tuan-tuan dan puan-puan, yang Muhyiddin kata itu sebenarnya dia yang kata untuk diri dia, kerana dia terlupa. Tuan-tuan mungkin dengar kan video dia itu. Tapi saya berteropok UMNO sibuk nak menala saya ya. Yang itu dia tak ulas. Ya, jadi saya nak bagi tahu tuan-tuan, tidak ada soal Dr. Mahathir itu yang menyebabkan undi simpati. Barisan Nasional atau UMNO bukan ada. Kita bukan OKU, orang cacat, warga tua. Rumah parti kita bukan parti rumah tumpangan orang tua-tua, tak ada. Kita parti yang berjuang. UMNO yang berjuang. Barisan Nasional yang berjuang dengan berkongsi kuasa dengan orang Cina dan India melalui parti masing-masing. Dan itu Uncle Huda, kalau UMNO ni hidup dengan simpati, nyawa UMNO ni tak lama dah. Orang menyokong UMNO dalam pilihan raya Melaka ini ialah pertama sekali yang kena dipahamkan ialah mereka melihat bahawa UMNO bersungguh untuk transisi kepada perubahan calonnya. Jadi semua kuda tuanya sudah dibuang. Daripada 6 bahagian di Melaka, 1 meninggal dunia, 2 tidak bertanding, hanya 3 saja, iaitu Masjid Tanah, Kota Melaka dan juga Tangga Batu. Dan Tangga Batu kalah. Ada 2 sahaja ketua bahagian yang bertanding. Seperti mana yang saya katakan, Melaka telah menukarnya. Tetapi ada satu benda, satu perkara yang kita mengkaji balik. Habis semua dah. Ketua bahagian bertanding. Timbalan ketua bahagian bertanding. Ada nak ketua bahagian yang bertanding. Ada yang ketua pemuda bertanding. Ketua wanita bertanding. Ada ketua puteri. Itu tak berapa penting sangat. Soalan yang bangkit sekarang ni, kalau pilihan raya umum nanti, Melaka ni nak letakkan siapa calonnya? Sebab pegawai di dalam parti semua sudah bertanding dalam Dewan Undangan Negeri ini. Patut UMNO kena bagikan. Bukan semuanya ketua pemuda UMNO yang cerdik-cerdik ni dihantar ke negeri. Jadi soal yang bangkit nanti, adakah mereka sekarang ni akan bertanding juga parlimen? Jadi ini satu soalan juga. Kalaulah Dewan Undangan Negeri ini punya adun juga bertanding parlimen, dia bukan saja merosakkan parlimen di Melaka itu, tetapi seluruh negara. Inilah dia UMNO. Jadi dalam keadaan ini UMNO tidak berhati-hati. Tapi saya pernah percaya transisi kepimpinan ini untuk ambil alih pentadbiran UMNO ini berjalan dengan baiknya. Dan saya harap masa pilihan raya yang akan datang, UMNO akan mengekalkan format dari segi cerdik pandainya. Hanya masalahnya waktu pilihan raya ini memang kita tengok dalam video klip itu, mereka memakai konsultan yang tak ada pengalaman, sehingga menimbulkan masalah kepada publicity mereka, kempen mereka.
ada yang mengaku usahawan berjaya, ada yang mengaku ada tokoh korporat, yang itu tidak relevan. Itu sebab perkara itu sebenarnya tidak diulas oleh sesiapa pun, maka dia diam begitu saja. Maaf ya tuan. Soalan nombor 7. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Dan faktor kemenangan PS sebelum ini adalah disebabkan Tuan M dapat menyatukan semua pembangkang dalam satu tim. Minta pandangan Datuk. Dia punya masalah sekarang ni. Sekarang pun dia yang confused di Melaka ni. Ialah Perikatan Nasional ini, parti yang memikirkan dia kuat. Dia kuat kerana dia memikirkan dia ada duit. Kalau kita tengok duit, bukan duit lah, perbelanjaan logistik dia dengan banner, poster, missionary dia, LED dia, lori dia yang dia catnya warna parti dia tu. Luar kemampuan dia tu. Jadi, rakyat Melaka confused. Muhyiddin Yassin bekas Perdana Menteri. Parti dia sekarang berada di dalam kerajaan Ismail Sabri, datang dari UMNO. Kemudian dia pergi ke Melaka, dia nak bunuhkannya rakan setia dia. Rakan parti dia yang menjadi kerajaan persekutuan. Dari itu, tadi saya dah kata, rakyat confused terhadap keputusan Datuk Seri Anwar Ibrahim tanda tangan MOU dengan kerajaan yang didukung oleh UMNO, PBM dan sebagainya. Jadi kalau dah sign MOU tu, dah macam adinda lah, adinda kekanda ke, dah kira bersedia kawan lah. Kemudian pula ketua pembangkang bertaraf menteri, ada gaji taraf menteri, ada bodyguard, malah akan ada kereta rasmi. Dari itu Perikatan Nasional ini, apa status dia di Melaka itu? Pembangkang, penyokong kerajaan, akhirnya yang tersepit ialah PAS. Okey. Nombor 7, nombor 9. Salam Datuk, untuk live malam ni soalan saya adalah, adakah kekalahan PH saya ada kaitan dengan penggunaan logo bendera PH? Faktor calon yang meninggalkan BN dan menyertai PH. Razman Yuki. Okay, Razman. Dia ni bercakap panjangan dia. Dia ni minat dengan saya ni, Razman ni. Soalan pertama, penggunaan logo bendera PH. Antaranya itulah dia. Sebab bendera PH tu perkataan. Perkataan. Dan perkataan harapan tu sendiri tidak memberi makna apa-apa. Kadang-kadang apabila orang berjanji, kita kata, engkau bagi harapan dia. Jadi harapan tu, patutnya Pakatan Harapan ni sudah mengubah. Dulu ada Dr. Mahathir dalam parti itu, PBM, iaitu berpakat masing-masing dan memberikan harapan. Akhirnya 22 bulan harapan untuk mereka, bukan untuk kita. Dari itu, Pakatan Harapan itu sudah tidak lagi merangsang. Ya, tuan-tuan. Saya kata tidak lagi merangsang, ya. Tidak lagi merangsang rakyat untuk menyokongnya. Kerana Pakatan Harapan itu dengan beribu-ribu kumpulan WhatsApp, berjuta mungkin, dengan gambar kartun dan sebagainya, harapan itu dikaitkan dengan kena kencing, hancing. Jadi
apa yang saya nak katakan kepada tuan-tuan dan puan ialah kita tahu bahawa Pakatan Harapan ni, walaupun Dr. Mahathir sudah tidak ada lagi dalam Pakatan Harapan, tetapi janji-janji Pakatan Harapan di bawah pengurusi Majlis Presidennya Dr. Mahathir masih teriang-iang oleh rakyat Malaysia, khasnya pengundi Melaka. Nak turunkan tol, buang tol lebuh raya, nak batalkan PTPTN, macam-macam lah janji. Saya pun nak lupa lah janji-janji dia. Dari itu, saya bersetuju dengan saudara tadi, telah tiba masanya sekarang, iaitu kerajaan mengubah logo, ya. Penggunaan logo bendera PI faktor calon ni. Logo tu saya rasa penggunaan faktor calon yang meninggalkan BN dan menyertai PI. Saya dah beberapa kali kata calon ini tak ada kaitan pun dengan kekalahan, dan dia punya masalah sekarang ini, kalau you boleh dapat dia punya keuntungan, kita ini yang kena dilihat. Itu sebab banyak orang bila kena pecat dalam UMNO ni, dia meroyan sikit. Saya tak kata pada calon yang lompat, ya. Sebab kalau you tak jadi ahli UMNO, you meninggalkan UMNO, you nobody. UMNO dah menghadapi banyak sejarah terhadap tokoh-tokoh yang meninggalkan UMNO ni. Tidak ada satu pun yang berjaya. Malah Dato' Onn Jaafar yang popular di Johor, menubuhkan UMNO, menubuhkan AMP, terpaksa pergi ke Terengganu untuk jadi wakil rakyat. Kerana masa itu dia dilihat nasionalisme Melayu. Terengganu, orang Melayu semuanya melihat dia sebagai tokoh. Aziz Ishak dipecat dalam UMNO, tubuh Parti Kemerdekaan, Parti Kebangsaan, National Party pun out. Tak ada dalam sejarah ni orang yang keluar daripada UMNO, tubuh parti dia berjaya. Tak ada. Kerana UMNO ni, dia punya kekuatan, mekanisme dia. Dia ada bahagian, dia ada cawangan. Ya? Jadi faktor calon yang meninggalkan BN dan menyertai PIS ini menyebabkan kalah PIS tak ada kena-mena. Tak ada kaitan langsung. Kalau kita kena lihat kajian antropologi kita, dari segi sosioekonomi, mereka tak ambil tahu itu. Pada mereka sekarang ni, kerana konsisten calon itu, konsisten pengundi BN tu ada. Yang berpecah itu ialah pengundi-pengundi Pakatan Harapan. Dulu dia ada seorang partner namanya Parti Bersatu. Sekarang Parti Bersatu dah buka kedai lain. UMNO masih lagi buka kedai yang sama. Masakan yang sama. Pelanggan yang tahu masakan UMNO akan datang ke gerai UMNO. Dahulunya ada satu pakatan, gerai Pakatan Harapan. Di situ ada DAP, ada Parti Bersatu, ada Amanah. Ramai jugalah daripada 3 kelompok yang menyokong ni pergi ke kedai tu. Tapi salah satu daripada kedai, partner rakan kedai tu, dia buka cawangan pula. Tak jauh daripada kedai Pakatan Harapan yang bernama Perikatan Nasional. Bawa pula PAS sebagai partner baru dia. Jadi, tuan-tuan, pelanggan mana yang lari? Pelanggan UMNO, pelanggan kedai Pakatan Harapan itu. Ke kedai Perikatan Nasional. Dan kemudian ada PAS kat situ. Jadi tentulah bahawa pelanggan mereka dan Pakatan Harapan tadi sudah kecil dan dicuri oleh Perikatan Nasional. Dari segi UMNO, pelanggan dia masih macam itulah. Jadi saya nak bagikan penjelasan atau penerangan yang mudah lah. Jadi saudara Razman UK, itu jawapan saya. Okay. Soalan, tadi soalan nombor di atas lah, ya. Tadi ni soalan nombor 8, ya.
Assalamualaikum Datuk, soalan saya. Cuma ingin tahu ke mana pemimpin politik nak bawa rakyat sekarang ni. Hala tuju seakan tak ada selain mengutamakan kepentingan diri. Mohon pencerahan Datuk. Saya kena baca soalan ni untuk dipahamkan. Jangan jadi saboteur BN. UMNO ni dia baca tajuk je dan tak baca penuh. Kalau kita bercakap, dia ambil yang 10 minit yang pertama. Yang belakang tu dia tak pakai. Soalan saya. Pemimpin politik nak bawa rakyat sekarang ini. Hala tuju seakan tak ada selain mengutamakan kepentingan diri. Macam mana kita nak bezakan pentingkan diri atau tidak? Dia manusia, dia perlu makan, dia perlu rumah, dia perlu kenderaan. Jadi kalau dia berjuang dalam politik, dia ada rumah, dia ada anak isteri dan sebagainya, itu bukan pentingkan diri. Pentingkan diri ni dari segi politiknya, dia tak ambil kisah masalah rakyat. Itu sebab saya kata bahawa wakil rakyat ni, waktu kempen itu dia sibuk. Yang nak jadi calon, semua parti saya ada sibuk pergi makan. Makan asam pedas sana, makan gerai sana. Kempener pun sama. Semuanya gambar dalam masa kempen. Kempener atau orang yang berkempen, termasuk yang calonnya, sibuk di kedai makan. Tak ada pula yang nak pergi melawat isu dalam Dewan Negeri tu. Isunya itu bukannya kepada orang perseorangan. Contoh dia, ada orang sakit pergi hantar kursi roda ke. Itu bukannya isu dalam kawasan tu. Isu dia di mana jambatan tu sempit. Dah bertahun-tahun tak dapat di-repair. Jadi inilah manifesto calon. Saya kalau menang, saya akan betulkan jambatan itu. Yang boleh bagi 2 hala, sekarang saya kesian. Kalau kereta ni datang, kereta yang nak menghala ke kiri, kena menunggu dulu. Supaya kereta kanan itu boleh lepas jambatan. Itu saya bagi contoh. Kemudian pergi melengok kawasan-kawasan yang menghadapi masalah longkang, banjir kecil dan sebagainya. Waktu pilihan raya hari itu, nasib baiklah menang. Di Pangkalan Batu tu, calon tu tak pernah pergi tempat sumber yang air tu tersumbat, yang menyebabkan banjir. Inilah kadang-kadang kesilapan. Walaupun benda tu kecil, tapi dia memberi kesan untuk yang dikatakan tadi, atas pagar orang yang tak ada pendirian ni akan melihat, oh dia tu buat kerja. Saya pergi tengok. Jadi itulah saja. Ani Osman tanya saya, jangan lupa soalan saya Datuk, adakah PH kalah sebab ramai pengundi muda atau luar tak balik mengundi? Masalahnya sekarang ni, pengundi muda balik tak balik mengundi ni, itu bukan soal kalah atau menangnya. Terserah pada dia. Dia bukan pemasutin pun. Lebih baik dia tidak datang. Itu sebab UMNO kata, kalau pengundian melebihi 70%, dia akan kalah. Signal ni dah diberitahu awal-awal. Jadi soalan yang kita nak kena tanya, saudara Hanif Osman, pengundi muda ni atau pengundi luar ni tak balik mengundi pasal apa? Sebab dia tak mahu lagi balik untuk membuat sokongan kepada parti pembangkang. Dia mungkin hendak menyokong UMNO, Barisan Nasional. Dulu dia balik dengan semangat berkobar-kobar untuk memangkah Pakatan Harapan bagi tujuan untuk menumbangkan kerajaan Barisan Nasional. Dari itu PH ini kalah memang kerana pengundi muda ini melihat bahawa mereka tak balik kerana dengan sendirinya mereka tidak mahu mengundi PH lagi. Dan baik untuk UMNO. Jadi nak salahkan apa UMNO? Okey. Itu soalan nombor 89 sudah.
Waktu utama BM menang adalah Banten Brim. Tak ada kena mengena Banten Brim. Itu tak ada kena mengena dengan Banten Brim. Okay. Dan tuan dan perempuan, itu saja soalan ni. Nanti saya tengok dalam kumpulan WhatsApp. Lepas saya balik tadi, saya rehat jap. Jadi saya tak tengok apa tertulis dalam kumpulan WhatsApp saya. Ada tak soalan-soalan? Okey, saya tengok tak ada apa-apa. Ini pendapat, banyak pendapat pada saya. Terima kasih. Ini yang masalah yang satu soalan ni saya tak jawab lagi ni. Adakah perlu Anwar Ibrahim menjadi penasihat? Saya orang UMNO. Saya rasa tak ada sebab saya nak boleh kata dia jadi penasihat ke tidak. Dia mestilah satu soalan yang menarik ni daripada Jai dari Ceras. Salam Datuk, soalan untuk malam ini. Mohon komen Datuk berkenaan jentera Pakatan Harapan yang datang berkempen. Adakah masih ketinggalan berbanding jentera UMNO BN dari segi strategi, logistik, pendekatan dan modal kempen? Soalan ni okey je lah. Memanglah, saya dah kata berapa kali, UMNO ni, setiap inci di Semenanjung ni ada cawangan dia. Di Genteng Highland tu, yang orang UMNO, orang PAS marah judi dan sebagainya, ada cawangan UMNO tu. Saya pernah pergi ke cawangan tu merasmikan persidangan cawangannya. Saya tubuhkan 35 tahun dulu ke, 40 tahun dulu ke. Tahun 85-86 ke. 35 tahun dulu. Jadi, di mana Corok, malah tak ada orang pun yang duduk dalam kawasan tu pun ada cawangan. Contoh dia Jalan P. Ramlee, Kuala Lumpur. Ada UMNO cawangan Jalan P. Ramlee. Kalau kita tengok kiri kanan Jalan P. Ramlee tu yang ada pejabat. Mana ada orang tinggal. Jadi kekuatan UMNO ni, itu sebab kadang-kadang orang tidak faham apa maknanya, kenapa kita membenarkan cawangan bunian, halamunan ini. Saya kata dengan diorang, mereka ni berguna waktu pilihan raya. Tetapi kalau katakan, cawangan halamunan, cawangan bunian ni, kerana ketua UMNO bahagian itu nak banyakkan sokongan. Itu urusan kedua, pandai dia lah. Tapi motifnya yang sebenar, ialah untuk mewujudkan satu gerak kerja waktu jentera pilihan raya digerakkan. Macam di Melaka itu, mana cawangan, mana kawasan kampung yang tak ada UMNO. So gerak kerja mereka sampai ke akar umbi. Berbeza dengan parti yang lain. Mereka umpamanya PBN, mana ada cawangan. PAS dia ada ranting dia. Tapi dia tidak menyeluruh. Tidak menyeluruh. Di kawasan saya, di rumah Pangsa Suria Labuan, tak ada cawangan PAS. Yang ada cawangan PKI. Itu dia. Kemudian dia ada satu soalan daripada Rafi ni. Adakah disebabkan pengumuman Tan Sri Mahidin Dr. PWM menjadi Mas Amayati sebagai Ketua Menteri Melaka menjadikan prestasi Perikatan Nasional teruk jatuh meredum? Ini satu soalan yang baik. Sebenarnya inilah dia kelemahan Tan Sri Mahidin Yassin selaku Presiden PBBM atau Parti Bersatu. Dia follow ya konsep dan format yang biasa-biasa yang diamalkan waktu UMNO. Budaya memperkenalkan
ketua menteri ni atau menteri besar ni dibuat oleh UMNO. Parti lain tak ada sebelum ini. Jadi masalahnya apabila menyebutkan wanita iaitu Yang Berhormat Mas Yati sebagai ketua menteri, imej PBM itu sudah megedum. Kemudian menjadi megedum lagi apabila PAS buat kenyataan menyokong Mas Yati. Wahal PAS ni agama. Dia berjuang untuk Islam. Jadi keluar pula video ucapan Haji Hadi, Tan Sri Haji Hadi Awang. Jadi sedikit sebanyak memberi kesan kepada orang atas pagar nak menyokong Perikatan Nasional ni, walaupun dia nak menyokong PBM ini. Iaitu kerana waktu zaman Langkah Kajang dia menentang Wan Azizah jadi menteri besar. Jawapan yang dibuat oleh Mushidil Am dia, dari polis tu, kononnya waktu itu Khalid dah jadi menteri besar, dia diturunkan. Itu urusan parti PKR. Awak masa tu gabungan saja. Dari itu kenapa nak menentang? Itu urusan dalam PKR. Dia nak ubah, dia nak tukar, dia punya urusan lah. Jadi ini antara sebabnya Rafi, bahawa strategi menamakan Emiryati itu menikam diri sendiri, PBM. Patutnya Maiden yang ada pengalaman bertahun menjadi menteri, jadi ahli politik ini, dia patut kata kita tidak ada menamakan siapa yang jadi ketua menteri. Tapi di dalam calon kami 28 orang ni, ramai yang boleh dinamakan sebagai ketua menteri. Jadi biarlah mereka mencari pencari. Supaya berlainan dari segi UMNO dan Pakatan Harapan. Tapi tidak ada undang-undang, perlembagaan apa pun, convention pun tak ada. Yang parti yang bertanding nak menamakan kau sebagai ketua menteri ataupun menteri besar. Tak ada. Menang dululah. Jadi saya nak beritahu dengan Rafi, betul lah tu. Adakah wujud sehari sebelum pilihan raya Melaka rundingan di antara UMNO dan PAS berlaku? Kerana wujud kabar angin bahawa PAS telah bekerjasama kempen membantu calon UMNO untuk menang. Harap Datuk dapat huraikan dan hujah perkara ini. Waduh, berat juga saya nak jawab ni. Bukan berat apalah. Maknanya, pertama dia kabar angin. Apabila kabar angin, tak ada sumber rasmi. Kalau kita berhujah, kita dah membawa kabar angin. Tetapi bagaimanapun saya lihat sebahagian ahli-ahli PAS yang menolak tindakan PAS bekerjasama dengan Perikatan Nasional ini, khasnya orang yang anti Haji Hadi ini, memberikan sokongan kepada UMNO sebagai tindak balas kepada pemilihan UMNO PAS baru ini, yang mana mereka yang simpati dengan UMNO cuba berbaik dengan UMNO disesah habis oleh pengikut-pengikut Haji Hadi dalam Perhimpunan Agungnya, termasuklah seorang bekas menteri yang berjawatan naib presiden kalah. Dari itu saya fikir tuan-tuan dan puan-puan, memang ada berlaku pemimpin-pemimpin PAS tempatan dalam kawasan komuniti, dalam PDM, memberikan sokongan kepada calon UMNO kerana mungkin calon UMNO itu bersesuaian dengan pemikiran dia, pergaulan dia sebelum ini. Walaupun agaknya 2018 hingga tahun 2021 ini Mufakat Nasional wujud, jadi ada hubungan yang baik antara pemimpin-pemimpin UMNO dan PAS. Jadi dalam keadaan sekarang dia memberikan sokongan kepada UMNO. Yes. Itu pandanganlah saya ya. Jangan ambil. Ini ada satu soalan.
Ini saya tak dapat nak jawab. Iaitu daripada seorang mengatakan, saya nak tanya, adakah momentum kebenaran kebenaran BN ini di Melaka akan menjadi momentum kemenangan BN secara keseluruhan? Ya. Ya. Jawapannya ya. Di Melaka itu kita dapat melihat mereka comeback. Mereka kembali balik. Yang mereka kembali itu ialah mereka yang dahulu dikenal pasti sebagai orang yang tak menyokong UMNO. Dan dia memang tidak menjadi ahli UMNO. Tetapi hari ini dia memberikan sokongan kepada UMNO balik. Tetapi menyodorkan sokongan UMNO ni macam-macam vision. Antaranya mengatakan vision kerana Datuk Najib berkempen di Melaka, maka dia ada aura orang nak menyokong dia. Orang Melaka nak menyokong UMNO kerana Najib, Najib nak jadi apa? Kalau dia menyokong Najib nak jadi ketua menteri, lainlah. Ini Najib tak ada apa jawatan pun. Jadi hujah itu, saya sendiri sebagai anggota parti menolaknya. Tak ada kena-mengena pun. Najib ni dia pergi makan, dia pergi santai dan dia nak buat sokongan hayat dia untuk publicity dia yang dia itu masih hidup, kononnya dia aktif. Rakyat Melaka tak ada kaitan langsung nak memangkah BN ni atau calon UMNO ni kerana Najib. Tak ada. Saya menolak hujah itu. Tak ada kena-mengena pun. Yang mereka nak sokong UMNO dan Barisan Nasional sekarang kerana dua parti ini diorang confuse, celaru. Satu parti ini nak lawan BN. Okey, fair. Pakatan Harapan, PKR, DAP dan juga Amanah, tiga pasukan ni memang comfort untuk menyerang Barisan Nasional. Tapi Perikatan Nasional ni, apa dia? Dulu dia kan dia rakan sekutu Pakatan Harapan. Sekarang dia pun nak menyerang UMNO. Dan juga menyerang Pakatan Harapan yang menjadikan dia popular. Kalaulah Pakatan Harapan tak menang dan UMNO masih menang, Mahyudin jadi apa sekarang? Tentu beritahu saya. Jadi Mahyudin ni tak kenang jasa parti yang mengasaskan dia boleh jadi Menteri Dalam Negeri, kemudian boleh jadi Perdana Menteri. Jadi tak ke rakyat nak menyokong orang macam parti yang dipimpin oleh orang yang demikian? Very simple. Mudah ya tuan-tuan. Ya. Itulah tuan-tuan. Masa pun dah 10.30. 11.30, 10.30 lah. Tuan-tuan besok kerja. Jadi saya ni nak buat live bentuk macam ni lah. Senang. Iaitu tuan-tuan semua buat soalan dalam WhatsApp saya. Jadi kita live dan saya tolong menjawab tuan-tuan punya soalan. Ini gaya bentuk barulah live daripada saya. Supaya kita semua hidup bersatu padu dengan maklumat termasuk apa yang saya cakap yang baik itu tuan-tuan terimalah sebagai analisa yang boleh menjadikan negara kita sebuah negara yang perpaduannya kokoh maju ke depan. Tapi ada satu soalan ni baru masuk ni. Aduh. 11.23 baru dia hantar kat saya. Aduh. Tapi saya jawablah. Siapa nama dia ni? Saya cek tu. Syah ni apa kata? Okey. Salam Datuk. Saya nak tanya, adakah ahli politik di Malaysia ini akan terus menjadikan politik tanah air kita sebagai politik ideologi perkauman semata-mata atau ada kemungkinan perubahan besar dari segi ideologi lain seperti perjuangan kelas atau bentuk perjuangan lain? Saya nak jawablah benda ni. Parti politik memang sudah ada perjuangan kelas. Macam Parti Sosialis, DAP, PKR sendiri. Ya? Mereka berjuang dalam bentuk perjuangan kelas. Dan mereka tidak berjuang dari segi kepentingan kaum.
termasuk juga UMNO. UMNO ini dilihat sebagai parti perkauman Melayu. Ialah kerana UMNO perlembagaannya menjaga kepentingan Melayu. Tetapi yang saya pun tak setuju jika demi kepentingan Melayu kita menyerang kaum yang lain. Begitu juga pada kaum yang lain tak sewajarnya menyerang orang Melayu ini. Jadi apa yang kita nak mesti berpegang kepada prinsip ideologi. Malaysia ini politik dia mesti kiri dan kanan. Jadi kita lihat waktu pilihan raya di Melaka ini, apabila tidak dipahamkan, dibenihkan, pengundi-pengundi berjuang secara ideologi, maka mereka menolak kedua-dua parti Pakatan Harapan dan juga Perikatan Nasional, kerana kedua-dua parti ini dilihat sama ideologinya dengan Barisan Nasional dan UMNO. Barisan Nasional dan UMNO ini kalah dalam pilihan raya 2018 kerana fitnah, tomahan dan sebagainya. Dan kenyataannya daripada begitu banyak menteri UMNO waktu zaman Najib Razak, begitu lamanya UMNO memerintah, yang didakwa, yang dapat didakwa dan dapat dibuktikan boleh kira dengan jari. Najib, Zahid, Tengku Adnan, Bung Mokhtar, Aziz Rahim, siapa lagi? Ahmad Madlan, YNDB. Tak sampai 10 orang pun. Jadi bagaimana yang dikatakan UMNO ini parti yang mengamalkan rasuah di kalangan pemimpin dia. Kerana 22 bulan hanya sedikit sahaja mereka yang dituduh rasuah. Jadi kita lihat juga bagaimana Lim Guan Eng dibebaskan dari tuduhan. Bagaimana cyber trooper yang membuat berbagai kesalahan di bawah Akta SKM dibebaskan. Saya dulu, kali saya keluar tu Menteri Komunikasi, saya didakwa di bawah Akta SKM. Tak ada pun. Saya dibebaskan. Saya terus pergi ke mahkamah bicara. Kerana nasihat kawan-kawan. Benda tu terlampau panjang, jauh sangat. Jaminan saya RM5,000. Kalau saya mengaku salah, dia bagi saya RM7,000. Tambah lagi RM2,000, bagilah pada kerajaan. Dan saya dulu kena kerana seorang puteri UMNO lah. Yang disuruh oleh calon Tanjung Bidara tu. Kalau nak ikut perasaan saya, marah saya, patut saya balon tu calon Tanjung Bidara daripada parti PN itu, Perikatan Nasional tu, Mas Emariati tu. Saya ada baca dalam format, dalam dia punya dalam timeline Facebook, puteri sekadar makcik lah budak tu. Dulu boleh lah puteri sekadar makcik kot. Yang 2 kali berlaki dah. Dua laki dia mati tu. Emariati kata sokong. Teruskan, saman, ajar dia. Kalau saya bukan seorang tua berumur 70 tahun hampir, patutnya saya pergi Tanjung Bidara tu, hentam dia habis-habisan. Tapi saya tak buat kerja bodoh tu. Kerana ini adalah orang politik. Kalau ikut cara emosinya, inilah masa yang baik, yang tepat, memulangkan batu bakras. Hentam dia betul-betul. Dulu kau suruh kau punya ketua penerangan buat report polis. Dia balung kata aku orang tua tak makan ubat, boleh. Aku kata kau macam sundal, agak-agaknya dia kerja belakang mati, kau suruh buat report polis. Polis kata itu satu tulisan jelik. Bayangkanlah. Tapi saya tak buat. Kerja-kerja itu saya tak buat. Kan? Sebab saya hendak menjadi manusia yang profesional. Sebab orang kadang-kadang dia komen, engkau dah pernah kena selipar, nak kena lagi. Ni budak-budak anjing sukum si Najib Razak lah. Dia tahu tak, saya dengan Nazri tu dah bersalaman, selawat Nabi. Saya maafkan tanpa langsung ada perasaan nak berdendam. Kerana saya orang politik. Dia ada sebab nak marah dengan saya. Kan? Jadi, dia pukul saya dengan selipar dia. Lepas tu dia lari. Apa yang saya nak marah?
Dia minta maaf, alhamdulillah lah, supaya dia boleh mati dalam kubur nanti dengan aman. Tak ditanya lagi lah umumkan angkir dah. Kerana kita dah salawat Nabi. Ada seorang lagi namanya Daud Ibrahim. Berjanggut jambang dakwah. Saya nak beritahu, jangan terlampau kurang ajar sangat pada kawan-kawan saya. Kerana saya tengok dia membalun. Dia ni dulu, Syed Hussein Alatas tu masih hidup. Bagaimana dia menyimpan pondan. Masa muda dia tu. Tapi kita tak nak cakap. Tak nak membalun dia. Jadi apabila you nak mengata orang tak betul tu, diri kamu tu betul ke Daud Ibrahim? Pergi haji. Saya secara tuanya, orang tua pada dia, pergi jumpa dia dekat Federasi. Kata Daud, kita ni dah sama-sama tua, marilah kita bermaafan, selesaikan masalah kita. Supaya jangan ditanya, oh aku tak mau, maaf dengan kau, aku tak mau. Inilah dia penyokong Muhyiddin. Penyokong Muhyiddin, itulah dia. Pergi tanyalah Syed Hussein Alatas tu. Dalam buku dia, gambarnya, pondan yang dia simpan tu. Belum lagi ini saya tak nak mengaibkan dia. Bagaimana ada satu masalah. Kalau dia challenge saya akan sebut. Pergi tanya Zabidi Haji Saidi tu. Apa dia punya masalah. Kalau dia challenge lah, saya tengok dia tulis lagi hentam kawan-kawan saya. Seperti Syabuddin Embun tu. Rafi Awang kecil tu dia tulis pencuri ni. Jangan sampai saya dedahkan maklumat. Satu keluarga dia nanti akan malu. 7 keturunan dia akan malu. Dengan menggunakan Zabidi Haji Saidi. Tolong sikit. Jangan terlampau kurang ajar. Jangan fikir teruk kita seronok-seronok. Saya nak beritahu itulah saja penutup saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat beristirahat. Tidur senang-senang. Kalau ada kesempatan, kita buat lagi konsep macam ini. Iaitu tuan-tuan hantar tuan punya soalan atas tajuk yang saya bagi. Dan saya akan menjawabnya dalam live. Saya tak nak buat live lagi dah dalam bentuk merapu-rapu. Bercakap dari segi idea saya. Saya nak sekarang bercakap atas soalan saya jawab. Kerana saya tengok ada yang viral. Saya tidak marah mereka yang buat shortcut, buat YouTube. Kerana saya tak mencari makan dengan YouTube tu. Saya ada akaun YouTube. Saya tahu buat YouTube tu. Tapi saya tak mahu. Sebab pada saya, ini bukan sumber rezeki saya. Jadi kawan-kawan orang yang saya tak kenal buat YouTube saya, silakan, teruskan. Kerana pada saya ini dakwah kebaikan. Yang buat TikTok, edit, itu dia punya pasal. Jadi itu sajalah tuan-tuan. Sampai kita berjumpa. Mana yang baik itu, seperti biasanya, datang dari Allah. Jika ada kesilapan dan sebagainya, itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada mereka yang mendengar live saya ni. Sekian, terima kasih.